ibadah korban ini dapat terus dilaksanakan walau kita berada di lokasi yang lain. Muhammadiyah menambah ia belum membuat keputusan muktamad sama ada akan membawa pulang ke Singapura daging-daging korban yang dilakukan di luar negara. Bermula esok, orang ramai boleh mula mendirikan solat di Masjid Temenggung Daing Ibrahim di kawasan Teluk Belanga. Ini apabila masjid milik Kerajaan Johor itu membuka semula pintunya secara rasmi esok untuk solat 5 waktu selepas mendapat kebenaran daripada Jabatan Agama Islam Negeri Johor 2 hari lalu. Dalam satu catatan Facebooknya, masjid ini menulis bahawa ia akan beroperasi bermula 11 Jun. Ia tidak dibuka pada 8 Jun meskipun masjid tersebut disenaraikan sebagai salah satu daripada 46 masjid yang dibuka semula bagi solat 5 waktu. Mengulas lebih lanjut tentang penangguhan tersebut, pihak masjid menyatakan ia memang sudah mendapat kelulusan dari MUIS dan MCCY bagi melaksanakan pelan pengurusan selamat dan safe entry. Bagaimanapun, ia hanya boleh dibuka semula dengan keizinan dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Terletak berdekatan pusat beli belah Vivo City, ia dikendalikan oleh Imam, Bilal dan Noja rakyat Johor. Masjid Temenggung Daing Ibrahim ini bagaimanapun terus mengikuti prosedur operasi MUIS dan Kementerian Kesihatan Singapura dan belum lagi dibuka untuk solat Jumaat. Seorang wanita rakyat Singapura didakwa di mahkamah hari ini kerana melanggar notis jangan keluar rumah. Rameshwari Devi Jairah Singh, 35 tahun, tiba di Singapura dari Johor Bahru pada 30 April. Dia diberikan notis jangan keluar rumah selama 14 hari di sebuah hotel di Novena, kemudahan yang ditetapkan untuk menjalani perintah tersebut. Dia didakwa meninggalkan hotel itu selama lebih seminggu untuk mengunjungi beberapa tempat di Toa Payoh, Red Hill, Lengkok Bahru, Siglap dan Tiong Bahru. Rameshwari hanya pulang ke hotel pada 12 Mei. Sesiapa yang didapati bersalah di bawah Akta Penyakit Berjangkit boleh dijatuhi hukuman penjara sehingga 6 bulan atau denda sehingga $10,000 atau kedua-duanya sekali. Industri penerbangan dijangka mengalami kerugian bersih $84 bilion Amerika pada tahun ini. Kelab bola sepak Lion City Sailors melancarkan program beasiswa bernilai $1 juta untuk mengembangkan bakat-bakat tempatan. Ikuti perinciannya selepas ini. Laporan cuaca dibawakan oleh Mitsubishi Electric. Pemerintah akan membenarkan pembukaan semula prasekolah dan sekolah secara selamat mulai 2 Jun. Prasekolah akan dibuka secara berperingkat supaya kanak-kanak kecil boleh dijaga dengan selamat. Pusat-pusat jagaan pelajar juga akan dibuka sepenuhnya. Kohort pelajar tahun akhir di sekolah rendah dan menengah akan bersekolah setiap hari sementara pelajar-pelajar lain akan berselang-seli antara pembelajaran di rumah HBL dan di sekolah. Tidak lebih daripada separuh jumlah pelajar maktab rendah dan Institut Milenia seharusnya berada di sekolah pada satu-satu masa. Para pelajar institusi pengajian tinggi mesti menghadiri kuliah secara dalam talian dan hanya kembali ke kampus untuk sesi praktikal dan makmal. Semua kaki tangan dan pelajar harus memakai pelitup atau pelindung muka apabila berada di sekolah atau di kampus. Aktiviti-aktiviti kokurikulum dan pengayaan tidak akan disambung semula. Langkah-langkah pengurusan selamat mesti dipatuhi di sekolah-sekolah. Ini termasuk pemeriksaan suhu badan setiap hari dan mengelakkan interaksi antara pelajar daripada kelas-kelas yang berbeza. Kita harus meneruskan amalan-amalan baik yang lain untuk memastikan Singapura selamat dari COVID-19. Duduk di rumah seberapa boleh dan pakai pelitup apabila keluar. Amalkan jarak selamat dan kebersihan diri yang baik. Gunakan safe entry di mana saja ia dilaksanakan. Apabila menaiki pengangkutan awam, elakkan daripada berbual dengan penumpang lain atau membuat panggilan menggunakan telefon bimbit.
Bantu kami melindungi anda. Apabila keadaan terus terkawal, kita boleh memulakan semula lebih banyak aktiviti secara berperingkat. Dapatkan maklumat daripada sumber-sumber rasmi dan jangan sebarkan kabar angin. Daftar bagi khidmat WhatsApp gov.sg dalam bahasa Melayu untuk maklumat terkini tentang COVID-19.บางทีคนจะกินไม่ได้กินหรอกมันออกไปนอกจานหมดของอีสานให้กินจะไม่เบื่อทุกคนในบ้านลาบเลือดอย่างนี้ก็เราก็ต้องเอาเนื้อกับเลือดนี่ก็คือรวมลงไปเลย Slum Food Millionaire Sunday on CNA. Berita diteruskan dengan laporan saham. Bursa Singapura ditutup tinggi sedikit hari ini. Indeks ST menokok lebih 6 mata. Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa IATA telah mengeluarkan ramalan suram mengenai keseluruhan industri penerbangan. Dalam laporan terbarunya, IATA menyatakan tahun ini merupakan tahun paling buruk dalam sejarah industri tersebut. Kerugian bersih yang dialami industri penerbangan dijangka mencecah $84 bilion Amerika tahun ini dan $15 bilion tahun depan. Sebahagian besarnya disebabkan oleh kesan COVID-19 serta perintah berkurung dan sekatan-sekatan lain berhubung pandemik tersebut. Kerugian itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan kerugian $31 bilion Amerika yang dialami antara tahun 2008 hingga 2009 disebabkan oleh krisis keuangan global dan kenaikan harga minyak. IATA menjangkakan jumlah penumpang pesawat akan meningkat 55% pada tahun 2021. Sungguh pun demikian, ia hanya membentuk sepertiga daripada jumlah penumpang yang dicatatkan pada tahun 2019. Ketua IATA berkata industri itu sudah bersedia untuk meneruskan operasi. Walaupun berlakunya gelombang kedua COVID-19, IATA berharap pemerintah-pemerintah akan dapat menangani keadaan tanpa melaksanakan perintah sekatan perjalanan. Sementara itu, syarikat penerbangan Emirates telah memberhentikan ratusan juruterbang dan ribuan anak kapalnya demi menangani kesulitan keuangan akibat pandemik COVID-19. Lebih ramai kaki tangannya dijangka diberhentikan pada minggu ini, termasuk para juruterbang Airbus A380 dan Boeing 777. Emirates mempunyai 4,300 juruterbang dan hampir 22,000 anak kapal. Tenaga kerja syarikat penerbangan itu mungkin dikurangkan hampir sepertiga. Ini meskipun pemerintah Dubai telah berikrar untuk menawarkan modal baru kepada Emirates bagi membolehkan syarikat itu mengekalkan tenaga kerjanya yang berkemahiran. Emirates juga akan memotong gaji kaki tangannya sehingga September. Kelab bola sepak Liga Perdana Singapura, Lion City Sailors telah melancarkan program beasiswa bernilai $1 juta untuk mengembangkan bakat-bakat setempat bermain untuk Singapura dan mungkin juga di luar negara. Kelab tersebut yang sebelum ini dikenali sebagai Home United FC sudah pun diswastakan pada awal tahun ini. Kelab tersebut menjangkakan 25 remaja berusia 12 tahun dipilih setiap tahun. Beasiswa berkenaan akan dibahagikan sepanjang 4 tahun, merangkumi latihan, insurans, pakaian dan allowance. Pemegang beasiswa boleh ditawarkan kontrak profesional oleh kelab tersebut selepas program itu berakhir. Pemilihan akan dijalankan hanya selepas sekatan-sekatan dilonggarkan ekoran pandemik COVID-19. Dengan laporan itu tadi, maka sekian berita untuk malam ini. Terima kasih di atas perhatian anda dan salam hormat. Saksikan banyak lagi episod secara percuma di Mi Watch.
Ikuti ucapan Menteri